harga barang naik, itu adalah salah kepada peniaga. Setengah peniaga ni memang mengambil keuntungan kerana kita memerlukan mereka. Jadi saya berharap dengan sekarang ni kerajaan cuba mengawal harga-harga barang. Kita nak harga barang turun. Jadi bila minyak turun, harga turun. Bila minyak naik, barang naik. Tak apa. Itu memberikan satu, ialah semua orang akan faham benda-benda macam tu kan. Cakap tentang harga minyak yang telah turun, tapi harga makanan makin naik kan. So dia macam efek lah, belanja setiap hari kat college. So expenses pun bertambah, nak balik rumah semua kan. Semua tu lah. Sebelum harga minyak turun pun, harga makanan saya memang boleh hampir mencecah RM10. Tapi selepas harga minyak turun pun, harga pun masih sama. Malah ada setengah makanan tu dia naikkan harga lagi. So sebagai seorang pelajar, saya rasa kewangan tu jadi inilah efek kepada kita lah sebagai seorang pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini siaran analisis awani. Semalam Kabinet sudah memutuskan bahawa penurunan tarif elektrik pada kadar 2.25 per jam kilowatt bagi pengguna di Semenanjung Malaysia berkuat kuasa, manakala RM1.20 per jam kilowatt di Labuan dan juga Sabah. Dan ini berkuat kuasa bermula 1 Mac 2015 hingga 30 Jun 2015 dengan kadar 5.8% penurunannya. Dan ini merupakan satu langkah yang begitu signifikan selepas 3 kali penurunan harga petrol dan juga diesel di pasaran sejak Disember 2014. Tetapi apakah dengan penurunan kadar tarif elektrik ini, masihkah harga barangan dan juga perkhidmatan di luar sana status quo sifatnya? Kerana itulah keluhan yang kita dengar sebentar tadi. Di luar sana ramai orang, masyarakat biasa mengeluh, bukan hanya mereka melihat harga minyak turun, sepatutnya harga barang turun, tetapi sebaliknya peningkatan yang begitu ketara dalam hal harga makanan, harga perkhidmatan dan sebagainya. Apa sebabnya peniaga, pemborong, pembekal gagal, tak mahu menurunkan harga barang dan juga perkhidmatan di luar sana? Jadi itu yang kita bincangkan. Bersama saya pada malam ini dua orang muda yang bergiat aktif di dalam hal-hal komuniti ini untuk melihat bagaimana masyarakat pengguna boleh melakukan sesuatu dalam hal menggunakan kuasa kita sebagai pengguna dalam hal menurunkan harga barang ini. Di sebelah kiri saya Saudara Rahman Hussein. Lama tak datang Rahman. Selama ini Pengurusi Biro Pembangunan Alam Sekitar dan juga Kualiti Hidup Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, dan juga rakan kita Saudara Sheikh Nafiq Al-Firdaus, Pengurusi Biro Aduan Komuniti Esko Pemuda UMNO Malaysia. Mungkin Rahman bagi sedikit kataupun respon awal dengan pengumuman semalam 3 bulan berkuat kuasa 1 Mac penurunan tarif elektrik, dan itu sebenarnya ditunggu-tunggu juga selain daripada penurunan harga minyak, kataupun selari dengan penurunan harga minyak di pasaran global. Dan tambahan ini, adakah peniaga akan terus berdegil ataupun bagaimana? Kita harus melihat isu ini secara holistik. Kita tengok kerantaian nilai secara keseluruhan. Pada tahun lepas, dalam masa lebih kurang waktu ini, bulan 2, bulan 3 macam ni, kami di Pergerakan Pemuda UMNO telah pun membuat lawatan ke Pasar Borong. Sebab kalau kita ingat lagi tahun lepas waktu yang sama diumumkan kenaikan tarif elektrik dan juga kenaikan minyak. Jadi kita pun turun ke Pasar Borong dan kita bertanya kepada peniaga Pasar Borong, adakah perkara-perkara ini? Dia kata impact. Mereka kata impact, dia kata memberi kesan, jadi mereka terpaksa dan sebagainya. Namun ada juga pemborong yang mengatakan isu-isu sebegini tidak mendatangkan impact kepada harga mereka, dan harga ini ditentukan oleh orang tengah. Jadi respon awal saya, pertamanya kita harus melihat apakah peranan orang tengah, dan keduanya apakah kuantum ataupun julat keuntungan yang diambil oleh orang tengah. Ini kita perlu perhalusi. Okey, ulasan awal tentang penurunan tarif elektrik bermula 1 Mac ini. Saudara Syekh Nafiq. Saya melihat ini merupakan satu keputusan yang tepat pada masanya. Satu keputusan yang saya fikir seperti mana yang sebelum ini diperjuangkan oleh Yang Berhormat Saudara Hairi Jamaluddin selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Beliau sering cuba menggambarkan bahawa perlu adanya penurunan berkenaan tarif elektrik. Kita sedia maklum bahawa tarif elektrik ini merupakan signifikan kepada peniaga, kepada pengguna dan sebagainya. Mereka akan menggunakan pelbagai alasan. Mereka kata, okey, kita bersedia nak turun, tetapi minyak tak turun. Tetapi hari ini penurunan harga minyak yang ketara telah pun berlaku.
tetapi masih lagi harga barangan bagi pengguna tidak lagi turun. Maka kita sekarang berada di langkah yang kedua, menurunkan harga ataupun tarif elektrik. Dan saya berasa amat yakin langkah yang kerajaan buat ini haruslah disusuli dan disambut oleh pengguna. Maksudnya, yang ketiga adalah mereka yang menentukan kadar pasaran di antara peniaga, orang tengah dan juga sumber pemborong ataupun peraih. Ini yang kita harus perhalusi, Nazri. Okey, Saudara Rahman. Kita lihat ini merupakan satu rantaian dan juga pendekatan yang holistik perlu kita lihat seperti Saudara Rahman katakan tadi. Kalau kita lihat penurunan harga minyak begitu signifikan sejak 2014, akhir 2014, Disember hinggalah awal tahun. 3 kali kerajaan sudah mengumumkan mengikut harga apungan peringkat global. Dan pastinya ini memberi impak kepada peniaga, pembekal, pemborong dan mereka yang menguasai barangan-barangan pengguna. Kerana mereka seringkali menggunakan alasan yang sama. Setiap kali Rahman turun ke padang apabila kenaikan tarif elektrik, kenaikan harga minyak ketika kenaikan harga minyak begitu mendadak beberapa tahun yang lepas. Tetapi itu tidak berlaku apabila penurunan harga minyak. Apa signifikan ini yang tidak boleh kita terima? Kerana kita tahu barangan dikeluarkan bergantung 1/3-nya kosnya adalah daripada bahan bakar dan juga bahan tenaga. Jadi pertamanya kalau kita melihat kepada nilai-nilai moral peniaga itu sendiri. Di sini kita melihat kepada teori asas ekonomi, supply and demand. Selaku pengguna kita menentukan demand itu. Kemudiannya kita melihat ada setengah-setengah golongan peniaga yang tidak mahu tidak akan cuba mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Golongan ini yang perlu kita tangani, golongan ini yang perlu kita selidiki berapa sebenarnya kuantum mereka. Betul. Dan saya percaya melalui saranan yang telah dicadangkan oleh YB Khairi Jamaluddin untuk membantu menangani kos harga hidup dan juga kos harga barang ini, kita boleh menggembling tenaga sebagai sebuah suara untuk demand ataupun mendesak peniaga-peniaga ini untuk mengeluarkan secara langsung di setiap peringkat rantaian itu, ketulusan itu. Ketulusan ini perlu diperjelaskan, perlu disebarkan maklumat itu. Betul. In fact, kalau kita melihat kepada Akta Persaingan 2010, di bawah Seksyen 11, kuasa untuk menjalankan kajian semula pasaran. Memang kita ada akta yang membolehkan Kementerian Kepenggunaan Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan, KPDN/KK, untuk membuat suatu kajian menyeluruh untuk mengetahui yang macam Saudara Nazri cakap tadi, ketulusan itu, ketulusan kuantum itu berapa di setiap rantaian nilai itu. Okey. Sebelum kita lihat kuasa pengguna itu, Saudara Syafiq dan juga Saudara Rahman, kita ingin juga mekanisme kawalan harga ini di peringkat penguatkuasaan dan juga di peringkat kawasan bidang kuasa agensi-agensi yang terlibat. Kerana mereka ada akta, mereka ada penguatkuasa, mereka boleh menggunakan pelbagai ataupun akta-akta persaingan, akta-akta yang boleh diambil tindakan kepada mereka-mereka yang tidak mahu menurunkan harga ini. Bagaimana ia boleh dilaksanakan? Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Dalam kita melihat isu kenaikan harga barang dan juga peningkatan kos harga hidup, dalam masa yang sama sepatutnya kita dapat mendapat sedikit manfaat dengan penurunan harga minyak dan juga pengumuman semalam penurunan tarif elektrik. Saudara Syafiq, pastinya masyarakat melihat kita ada kuasa sebenarnya dan umumnya faham kuasa pengguna terbukti mampu memberi satu impak kepada peniaga, misalnya pemboikotan dan sebagainya. Tetapi akhirnya kuasa-kuasa yang lebih besar seperti undang-undang, akta-akta yang sedia ada, penguatkuasaan dan sebagainya ada pada pihak kerajaan, dan pihak kerajaan juga yang memberikan AP, membawa lesen import ekspor sebagainya kepada pembekal, pemborong dan sebagainya, dan itu memberi satu ruang kuasa yang begitu besar bagaimana dapat mengawal harga barang. Ya, Nazri, apabila soal harga barang, kos harga hidup dan sebagainya, ia memerlukan satu penterjemahan dalam ekosistem yang lengkap. Pertamanya, saya tidak nafikan kuasa yang ada pada pengguna adalah kuasa mutlak. Mereka yang menentukan pasaran, mereka yang menentukan demand dan supply, dan mereka jugalah yang menentukan lambakan barang. Tetapi
kita tidak boleh membebankan pengguna hanya dengan menggunakan kuasa mereka. Ia haruslah bermula daripada awal seperti mana Saudara Nazri bagi tahu tadi, daripada mereka yang dianugerahkan AP, barang-barang seperti bawang, sayuran dan sebagainya. Begitu juga mereka yang daripada golongan peraih, pemborong, peniaga. Perlu adanya pengorbanan di semua peringkat. Bukan hanya kita bebankan kepada pengguna, tetapi ia juga harus ada di semua peringkat. Barulah ekosistem itu lengkap dan barulah mereka terkesan dengan pengorbanan yang mereka buat. Dan saya yakin rantaian ekosistem ini, jika kita hanya bebankan sebilangan besar ataupun sebahagian daripada yang terlibat, makanya kita tidak akan nampak kesan. Pada maklumat Saudara Syed Nafiq, kita sudah ada satu mekanisme yang sistematik, holistik. Apabila berlaku kenaikan, ini mekanismenya. Berlaku penurunan, ini mekanismenya. Saya memberikan sedikit pendapat peribadi, Saudara Nazri. Mekanisme ini haruslah ditambah baik. Tambah baik melalui peringkat penguatkuasaan. Tambah baik ini haruslah datang daripada agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Betul. Banyak agensi. Banyak bukan PDNKK saja. Ya. Kita lihat, kita ada Fama, kita ada Mardi, kita pelbagai agensi. Dan KPDNKK merupakan kementerian yang teratas yang mempunyai unit penguatkuasaan mereka sendiri. Tetapi saya sekali lagi berpendapat bahawa keseluruhan akta ini dan sebagainya, kita ada anti-profiteering, ada anti-monopoly dan sebagainya. Ia juga harus kita terjemahkan juga melalui rantaian seperti yang saya sebut tadi, ekosistem. Kita boleh buat penguatkuasaan. Kita boleh ambil tindakan kepada peniaga. Saya sendiri baru mendapat aduan. Baru saja Saudara Nazri 2 hari lepas dalam biro saya, aduan daripada peniaga sendiri. Dia kata peniaga saja yang ditekan sekarang ni. Suruh turunkan harga, pengguna pun tekan kita, penguatkuasa pun tekan kita. Tapi akhirnya dia kata, saya sendiri dapat bekalan daripada pemborong yang hanya membenarkan saya untung 30 sen. Takkan itu pun dia kata saya seorang je nak berkorban. Jadi perlu ada mekanisme, dan mekanisme ini ada dan harus ditambah baik. Dan kita rasa ujian ini harus ketika ini ujian ini harus diperhalusi. Betul. Inilah masanya. Ya, inilah masanya. Sebab persoalan saya, andai kata minyak turun, harga barang tak turun. Kalau mengikut trend, situasi dan senario, apabila minyak naik, harga barang naik. Persoalan saya, Nazri, apabila minyak ini kembali pada harga kepada asal, adakah peniaga akan menaikkan barangan? Okey, Saudara Rahmat, ini memerlukan satu pendekatan yang holistik sifatnya, dan juga kita perlu melihat dari mungkin cara bertindak yang berbeza. Sudah sampai masanya ada satu kumpulan pakar yang akan menasihatkan pihak-pihak tertentu, pihak kerajaan terutamanya, yang akan mengumpul segala data-data ini dan membawa semua stakeholders berada di dalam satu kumpulan ini, dan mereka boleh bertindak dalam satu suara untuk memastikan bahawa akhirnya menang-menang bagi semua pihak. Itu yang kita ingin maksudkan, Saudara Rahmat. Pertamanya, kalau kita bercakap tentang perlunya ada gagasan untuk bercerita tentang kos kenaikan harga barang, kos sara hidup dan sebagainya, Pergerakan Pemuda UMNO di bawah kepimpinan YB Khairi Jamaluddin bersedia untuk membantu agensi-agensi berkaitan, terutamanya KPDNKK. Baru sahaja semalam dilaporkan bahawa KPDNKK pada tahun 2014 telah berjaya menyelesaikan 95.8% daripada aduan pengguna. Dan sepanjang tahun lepas mereka menerima 14,000 aduan daripada pengguna. Saya percaya 14,000 ini masih sikit dibandingkan dengan 30 juta rakyat Malaysia. Kemudiannya pada tahun lepas KPDNKK juga telah menjalankan 2.5 juta penguatkuasaan, 2.5 juta kali penguatkuasaan di setiap peringkat. Dan kalau melihat kepada wujud atau tidak gagasan itu wujud. Kita ada FOMKA, kita ada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Ini adalah gagasan-gagasan kepenggunaan yang perlu duduk bersama dengan kerajaan. Kemudiannya kalau kita melihat kepada akta, tadi Saudara Nazri bercerita tentang akta, adakah wujud sebuah mekanisme itu? Kalau kita melihat kepada Akta Kawalan Harga dan Akta Anti Pencatutan, Anti Profiteering pada 2011, kita melihat kepada Seksyen 15.
di mana wujudnya mekanisme menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah. Ya. Di mana di Jelas, bawah akta di mana bawah akta ini kementerian ada hak untuk memanggil semua stakeholder dan saya percaya kementerian telah pun menjalankan langkah ini. Minggu lepas kita dengar Yang Berhormat Menteri KPNKK dia akan memanggil semua stakeholder untuk bercerita tentang mekanisme. Sebagaimana yang saudara Nafiq cakap sebentar tadi, di setiap peringkat rantaian ini kita semua orang perlu bersedia berkorban. Okey. Saudara Rahman dan juga Syekh Nafiq, kita akan lihat kuasa pengguna sekali lagi, dan itu yang sedang digerakkan oleh Syekh Nafiq dan juga Rahman dengan rakan-rakan untuk memastikan kita bersuara, kita bertindak. Kalau harga teh tarik minggu lepas baru RM1.50 tetapi semalam saya minum dah RM1.90, saya rasa ini satu benda yang begitu ridiculous dan tak masuk akal, tetapi kita masih minum, masih pergi kedai yang sama dan tiada masalah macam biasa. Tetapi masa yang sama kita komplain kat Facebook, komplain dengan orang harga barang naik, tapi kita gunakan kuasa kita merestui tindakan mereka. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Seronok bercerita kerana inilah isunya, inilah perdebatan di luar sana, bukan hanya di dalam set analisis awal ini tetapi di kedai mamak, di pejabat-pejabat dan sebagainya, di dalam kereta. Harga yang begitu ataupun sewenang-wenang diletakkan oleh peruncit. Sama ada harga barang makanan, sama ada perkhidmatan dan sebagainya. Kita lihat agak keterlaluan dalam keadaan sekarang apabila kerajaan mengumumkan 3 kali penurunan harga minyak dan juga semalam penurunan tarif elektrik. Tetapi kawalan itu ataupun penetapan harga itu agak sewenang-wenang daripada peniaga. Dan bagaimana kuasa pengguna, Rahman? Dia penetapan harga ni dia bergantung kepada, sekali lagi kita berbalik kepada rantaian nilai ataupun the whole value chain. Apabila kita pergi tekan kepada peniaga yang betul-betul, dia akan kata, oh, I dapat barang daripada supplier bagi macam ni. Bila kita pergi kepada pembekal, supplier akan kata, I dapat barang daripada manufacturer harga macam ni. Kan, so nak tak nak dia akan pass the cost to the consumer. Selaku pengguna, yang pertamanya, salah satu daripada hak pengguna yang perlu semua orang tahu, iaitu kita berhak mendapatkan maklumat yang tepat mengenai barangan yang kita nak beli. Keduanya, boikot. Ini adalah satu contentious issue. Ada setengah orang kata nak boikot, ada setengah orang kata tak setuju dengan boikot. Kemudiannya kita harus melihat kepada persatuan-persatuan peniaga. Terutamanya saya nak komen sikit tentang kedai-kedai mamak di luar sana. Minyak naik 10 sen, teh tarik segelas naik 10 sen. Takkan you pakai minyak ke nak buat teh tarik ni? Betul. Roti canai pun begitu. Roti canai pun begitu. Jadi tidak mahu tidak, perlu ada rundingan dan juga perlu ada pressure daripada pengguna sendiri, tekanan daripada pengguna sendiri terhadap peniaga-peniaga yang suka-suka hati menaikkan harga. Dia kata, oh, this is in tandem dengan kenaikan harga. Takkanlah yang naik minyak 1 liter kan, you punya teh tarik pakai 1 liter kan, sampai 10 sen kan. Jadi selaku pengguna kita berhak tanya soalan-soalan macam ni. Ada pilihan kepada pengguna, saudara Syekh Nafiq. Kalau dalam keadaan sekarang, kalau Kementerian Pertanian dan juga Asas Tani sedang mewujudkan pelbagai inisiatif mereka termasuk Pasar Tani, dan mereka sedang mengusahakan Pasar Tani setiap hari, tetapi apakah itu cukup untuk menampung 30 juta pengguna di Malaysia? Bercerita soal pengguna, Nazri, saya ingin mengimbau kembali satu seruan yang agak menarik perhatian saya, iaitu pada tahun 1962 Presiden Amerika Syarikat ketika itu JF Kennedy menggariskan 4 elemen untuk pengguna, iaitu hak mendapatkan keselamatan bagi pengguna, hak untuk mendapatkan maklumat, hak untuk membuat pilihan dan juga hak untuk menyuarakan pendapat. Dan seruan itu disambut oleh sebuah badan yang bereputasi tinggi, iaitu Consumer International. Yang mana Consumer International telah menggariskan lebih terperinci, iaitu hak mendapatkan keperluan asas, hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan pendidikan pengguna, hak mendapatkan alam sekitar yang sihat, hak mendapatkan environment yang selamat. Dan apabila hak pengguna ini dimaklumkan, diterangkan, diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dan skop yang meluas, saya yakin pengguna tahu
dan faham intipati hak mereka. Sebab ketika ini mereka dimomokkan dengan satu seruan pemboikatan. Pemboikotan mereka pun tak tahu. Sama ada kalau aku boikot, dia tak boikot. Dia Tak boikot, bergerak aku juga, tak boikot. So kesannya sukar untuk kita lihat. Tidak ada satu kesan ataupun impak yang begitu ketara. Saya yakin di Malaysia kita dapat lihat, ya, Nazri, baru-baru ini ada setengah pihak yang ingin memboikot McDonald dan sebagainya. Dan hendak atau tidak ia memberi sedikit kesan sehingga membuat dan menarik McDonald untuk membuat kenyataan. Ya. Dan seperti juga Nazri tahu kes Cadbury, apabila pengguna memboikot, saya tengok sampaikan di iklan TV pun terpaksa. Ya. Mereka terangkan tidak ada kandungan dan sebagainya. Maknanya kuasa pengguna ini mereka adalah the voice of everything. Okey. Ya. Tapi Rahman, Syanafi, kita tidak boleh bergerak bersendirian ataupun berpuak-puak dalam hal ini. Yeah. Kita perlu ada satu effort ataupun usaha konsolidasi yang bersifat massal sifatnya. Kalau FOMKA saja ataupun Biro Penggunaan Biro UMNO saja, pemuda UMNO saja bergerak, saya rasa tak cukup suaranya. Kerana kita tahu di luar sana ada mereka yang tak ambil kisah pun hal-hal harga ini. Mereka rasa mereka boleh beli barang, mereka boleh masak, cukup. Tetapi ada satu pihak yang begitu tertekan, terutama mereka yang berpendapatan sederhana rendah, pendapatan rendah dan pendapatan sederhana juga. Mereka terasa dalam keadaan himpitan sekarang, Saudara Rahman. Konsolidasi itu. Saya percaya konsolidasi itu penting. Sebagaimana pepatah Melayu mengatakan, bersatu teguh bercerai kita roboh. Ya. Bukan sahaja di peringkat pengguna, bukan sahaja di peringkat persatuan-persatuan yang mewakili pengguna, namun kita harus melihat kepada juga kerjasama daripada pihak kerajaan, pihak NGO seperti FOMKA dan sebagainya. Apabila kita menyebut tentang gerakan massa, gerakan massa ini tunjangnya haruslah isu yang betul-betul menyentuh hati nurani mereka. Betul. Ya. Hari ini mungkin ada yang memandang enteng perkara ini. Hari ini ada setengah pihak kata, tak apa, we can live within our means. Yeah. Ada juga setengah-setengah pihak kata, oh, tak apalah, you belajar berjimat dan sebagainya. Saya personally, saya kurang bersetuju dengan perkara-perkara begitu. Namun begitu, apabila kita bercakap tentang konsolidasi, kita bercakap tentang kesepakatan, saya percaya rakyat Malaysia di luar sana, sahabat-sahabat saya di sana, mampu untuk mengenepikan sebarang perbezaan pendapat dan bersatu untuk memberi tekanan kepada peniaga-peniaga yang tidak bermoral, peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan di atas kesempitan rakyat Malaysia. Saudara Rafiq, adakah ini tidak bertentangan kerana pemuda UMNO sebahagian daripada kerajaan hari ini membawa suara-suara yang mungkin menentang dasar-dasar yang sudah ada dan polisi-polisi yang sudah ditetapkan oleh pihak kementerian dan sebagainya? Ya, Mungkin itu satu kelebihan misalnya? Pergerakan pemuda UMNO Malaysia, akhirnya kita harus mendengar keluh kesah daripada rakyat. Dan inilah maksudnya. Ini adalah zaman politik yang progresif. Kita harus menolak perbezaan politik, kita harus menolak apa juga ideologi, tetapi kepentingan kita adalah sentiasa mendahulukan rakyat. Dan kerana kita juga adalah sebahagian daripada masyarakat. Ya, dan pengguna. Dan saya ingin melihat dan saya ingin membawa masyarakat, komuniti rakyat Malaysia betapa pentingnya hak kita sebagai pengguna. Pertama, kita harus bersyukur kerana di Malaysia adalah sebuah bumi yang makmur. Apabila bumi yang makmur ini dilimpahi dengan pelbagai sumber, makanya kita dapat lihat kuasa membeli di kalangan rakyat Malaysia cukup tinggi. Sehingga kan walaupun harga barang tu naik mendadak, kita tetap beli. Dan di situ saya rasa hikmah yang ada di negara kita. Dan hikmah itu sepatutnya kita terjemahkan dan bentuk hak kita. Dalam bentuk hak kita. Okey, terima kasih saudara. Sikit sikit untuk menambah. Bercakap tentang kesepakatan. Saya selaku pengurusi Biro Kepenggunaan Alam Sekitar dan Kualiti Hidup Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mohd Menteri KPNKK kerana sanggup menerima memorandum cadangan-cadangan yang telah kami hantarkan untuk membantu KPNKK menangani isu harga barang ini. Dan ini akan berterusan. Ini akan bukan berterusan. hanya hantar memorandum saja. Ini akan berterusan. Kami di Pemuda UMNO di bawah kepimpinan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin bersedia untuk membantu kementerian-kementerian yang berkaitan untuk terus-menerus
menghadapi isu harga barang. Okey. Terima kasih saudara Rahman Hussein. Terima kasih kepada saudara Syekh Nafiq Al-Firdaus. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami selama setengah jam perbincangan ini. Agak panas tetapi inilah gunanya platform sebegini untuk mewawarkan, mencanangkan bagaimana kuasa kita perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan, dan saya rasa setiap individu mahu akan sesuatu yang lebih adil datang kepada mereka dalam hal penurunan harga barang ini. Terima kasih kepada anda berdua. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa buat turun aplikasi astrowarni.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum. Terima kasih.